Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Surau Haji Maksum, OBT, para asatizah, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Moga-moga solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita sama-sama mengerjakan solat sunat hajat, yang mana kita mengharapkan Allah memberikan kesembuhan dan memudahkan segala urusan jemaah-jemaah di surau kita ini, keluarga dan keseluruhan ahli qaryah kita. InsyaAllah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, rujukan muktabar fiqh Imam Syafi'i. Jadi Al-Majmu' Syarah kepada Muhazzab ini, dia ada banyak jilid, berjilid-jilid, banyak tajuk, dan dijadikan satu tajuk ni, diambil satu tajuk, iaitu bab salat Jumaat. Dia merupakan karya yang agung, Imam Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni umur dia pendek je tuan-tuan, dia tak panjang. Umur dia 40 lebih, sekitar dah 44, 45 tu dah meninggal. Kahwin pun tak sempat Imam Nawawi, kahwin tak sempat. Tapi kitab fiqh dia cerita bab kahwin, macam kahwin, bukan 4, lebih daripada 4 dia punya cerita dia. Tapi dia tak sempat. Dan kalau kita tengok Imam Nawawi ni seorang, ialah ulama dalam mazhab Syafi'i. Umurnya tak panjang mana sangat, tetapi kitab-kitab dia muntasyir, orang guna sampai pada hari ini. Ini kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Riyadhus Salihin, ustaz pengajar tu, Riyadhus Salihin kan, Imam Nawawi. Kalau kita buka pula hadis 40 Imam Nawawi, umur tak panjang mana, tapi keberkatan kepada ilmu dia itu, penulisan dia, isi kandungan dia memang Masya Allah. Orang bila kita baca tu, dia sampai ke hati. Ada beza. Kalau kita baca kitab-kitab yang sampai ke hati ni, sedap kita baca. Dan kita menuntut ilmu dan kita belajar tu, kita baca, dia jejak lah ilmunya tu, melekat pada kita. Kita senang faham, senang ingat, dan kita kuasai ilmu tu dengan baik. Kalau kita tengok macam kitab Riyadhus Salihin tu, tuan-tuan, kita pada belajar kitab Riyadhus Salihin, hadis 40 tu lagi diringkaskan daripada Riyadhus Salihin tu, panjang, banyak ada hadis dia. Hadis pun ringkas. Simple aja, dia buat hadis keterangan sikit. Kadang-kadang tak ada keterangan pun, hadis. Tapi orang baca dia rasa selesa. Dan kita dalam mazhab Syafi'i ni, Al-Majmu' Syarah Muhazzab ni orang kata antara rujukan yang paling utama lah dalam kita memahami hukum-hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i. Dan ini satu bab, satu tajuk dia dalam bab salat Jumaat. Ini telah dikompilkan lah oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. Mungkin tuan-tuan ada yang ada kitab, ada yang tak ada kitab. Jadi insya-Allah kita dah sampai pada muka surat kuliah kita yang terakhir pada 16 hari bulan 5 2022. Kita berada pada muka surat 77 ya. Kita membicarakan tentang solat Jumaat bagi orang yang musafir, bagi hamba, pesakit dan orang buta. Ada 4 golongan di bawah tajuk tu. Solat Jumaat bagi orang musafir, hamba, pesakit dan orang buta. Kita dah bincangkan hari itu yang berkaitan solat Jumaat bagi musafir
dan juga hamba. Okey. Itu sampai muka surat tu 77. Hari ni kita masuk tajuk dia yang ketiga dalam bab ni lah. Dalam bab bagi yang 4 jenis golongan ini. So kita dah masuk golongan yang ketiga, iaitu solat Jumaat bagi pesakit. Kata pengarang. Ni yang ketiga. Yang hamba dah selesai, kita dah bincang. Pengajian kita dulu, hamba tu kena pergi tak perlu ke, bagaimana kalau dia pergi dapat adakah dia tu menjadi sunat ataupun menjadi wajib ataupun tidak wajib. Kalau tuan dia suruh, tuan dia tak suruh. Kita dah bincang dah pengajian kita yang lalu. Yang musafir, yang itu yang pertama kita dah bincang. So ini kita akan masuk solat Jumaat bagi pesakit pula. Solat Jumaat bagi pesakit. Okey, dia kata ketiga. Bahagian ketiga. Solat Jumaat tidak wajib ke atas pesakit. Solat Jumaat tidak wajib ke atas pesakit. Sama ada penduduk kampung terlepas solat Jumaat dengan sebab ketidakhadirannya kerana kekurangan ahli Jumaat ataupun tidak. Maksudnya kalau kita ni sakit, tiba-tiba dalam qaryah, surau Haji Maksum ni, kita dah satu qaryah lah, ada Jumaat kat sini. Tiba-tiba kita kat sini ada 39 orang aja. Dia yang ke-40 kan. Jadi kalau ikutnya dia wajib kena datang. Sebab dalam qaryah kita ni didirikan solat Jumaat dan dia mustautin kat sini. Kan? Dia ahli qaryah, tiba-tiba dia sakit pula. Sepatutnya dia kena datang. Kalau dia tak datang, orang sembahyang zuhur kan. Tapi disebabkan dia sakit. Kata pengarang ini, solat Jumaat tidak wajib ke atas pesakit. Sama ada penduduk kampung terlepas solat Jumaat dengan sebab ketidakhadirannya, disebabkan dia tak hadir tu orang tak solat Jumaat pula, kerana kekurangan ahli Jumaat ataupun tidak. Orang buat Jumaat atau tak buat Jumaat, masa bila sakit tu dia terlepas daripada hukum wajib dia untuk salat Jumaat. Jadi tak boleh dikaitkan dia tu menjadi salah seorang yang ahli yang wajib untuk mendirikan salat Jumaat. Bila sakit tu terangkat hukum pada dia. Dalam Quran dia sebut wa man kana maridan. Sesiapa yang kamu yang sakit ataupun dalam perjalanan, itu kalau macam puasa tu pun kena tak wajib puasa. Kalau dalam konteks Jumaat ni pun hilang dah kewajipan Jumaat pada dia. Jadi kalau kita ada 39 orang, kita sembahyang zuhur je lah hari Jumaat, kan? Sebabkan seorang tak datang kan. Okey. Dalilnya ialah hadis daripada Tariq dan lain-lain. Dia kata, apa dia kata hadis di sini? Dia kata Al-Bandaniji rahimahullah berkata, jika pesakit itu sanggup bersusah payah dan tetap menghadiri solat Jumaat, maka ia lebih afdal baginya. Jadi kalau kita orang yang ke-40 tu rasa, ini aku tak pergi solat Jumaat ni, sembahyang zuhur dia orang ni kan. Kita pun sakit-sakit pergi bersorong, berangkat kan. Pergi pelan-pelan pergi. Kita dengar, pergi masuk ke masjid, ke surau nak cukupkan juga. Maka kata ulama dan mazhab Syafi'i yang bernama Bandaniji, dia kata maka itu lebih afdal baginya. Tak adalah dia mementingkan diri dia, alah aku sakit dah, tak wajib dah sembahyang Jumaat ni, biar ajalah dia orang sembahyang zuhur, biar rasakan dia orang kan. Bukan selalu, sesekali teringin hari Jumaat nak sembahyang zuhur kan. Dia buat gitu. Maka kalau dia hadir untuk salat Jumaat tu, itu lebih afdal katanya. Okey. Para ashab kita, maksud dia kata para ashab kita ni dalam mazhab Syafi'i lah, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dia kata bagaimana? Para ashab kita rahimahullah berkata, penyakit yang menggugurkan salat Jumaat ialah yang menyebabkan seseorang itu menanggung kesukaran yang nyata dan tidak tertahan apabila pergi menunaikan salat Jumaat. Ada pula ciri dia, bukan sakit sikit-sikit saja je kan, kita duduk rumah tak ada apa-apa kan, sakit sikit je, tak ada apa pun, pening-pening sikit boleh pergi, tak nak. Ataupun kita sakit tu yang ringan lah, bukan benda yang berat kan. Penyakit yang mudah kan, sakit tangan katakan, terseliuh tangan, tak ada kena-mengena apa kan, tangan terseliuh sikit tadi, potong kuku lah, luka lah, berdarah sikit kan, Allah tak payahlah sembahyang Jumaat kan, gitu kan. Tak boleh macam tu. Maksudnya
Apa yang kata ashab kita mazhab Syafi'i, penyakit yang bagaimana yang membolehkan kita itu excuse daripada solat Jumaat. Dia kata apa? Menyebabkan seseorang itu menanggung kesukaran yang nyata. Memang susah kalau dia pergi, memang kita pun kesian dekat dia. Memang dia tak mampu, dia pengsan ke, dia jatuh ke, dia tak dapat, dia berdarah-darah ke kan, turun darah ke. Orang lelaki yang turun darah, biasa perempuan. Tetapi yang menyebabkan seorang itu menanggung kesukaran, menyusahkan dia, yang nyata dan tidak tertahan. Yang mana apabila dia datang tu memang dia sakit teruk sangat, sakit jantung ke, nak pengsan, nak jatuh, tapi dia paksa diri juga kan. Itu yang dikatakan tidak tertahan apabila pergi menunaikan salat Jumaat. Maka penyakit yang kritikal begini, yang berat yang beginilah baru adanya keringanan, baru adanya kelonggaran, baru adanya perlepasan terlepasnya dia daripada salat Jumaat. Tapi kalau penyakit yang ringan-ringan tu tak payahlah. Duk kita nak kabur-kabur lain pula kan, supaya kita tak solat Jumaat. So kena memahamilah konteks tu. Betul-betul kita tak ada kemampuan. Sebab kemampuan ni dia subjektif, subjektif setiap orang tu. Mungkin bagi orang tu sakit benda dalam kepala dan badan sakit, dia yang rasa. Dia rasa memang dia tak mampu. Bukan solat Jumaat, solat waktu pun dia tak mampu untuk pergi kan. Memang dia yang rasa. Orang lain nampak macam okey, tapi sebenarnya diri dia sendiri tak mampu. Begitu. Kemudian kata Al-Mutawalli rahimahullah berkata, pengertian pesakit di sini berangkumi orang yang ditimpa cirit-birit yang teruk. Itu katanya Mutawalli. Seorang ulama dan mazhab kita juga. Dia kata, tapi kalau dah cirit-birit, datang, masuk sekarang, duduk, sekejap bangun, pergi tandas. Kalau tandas masuk balik, orang nak kamat kan cukup 40 orang, kena tunggu dia duduk dalam tandas. Keluar masuk, tunggu dia pun nak buang air pun tak senang hati kan. Kawan cirit-birit kan. Tunggu orang jemaah semua duduk tengok mana seorang jemaah nak cukup 40 orang. Tak jadi kan. Jadi kalau cirit-birit ni, jenis sakit perut kan, jangan kan, kalau dia semayang kan, tengok kain dia basah kan, susah pula kita kan, tu kerja pula nak nyuci. Maka itu juga termasuk, ini dia bagi contoh lah, maksudnya contoh penyakit yang dikatakan menanggung kesukaran, tak tertahan-tahan cirit dia, cirit bigit yang teruk dia. Okay. Beliau berkata lagi, ini kata Al-Mutawalli, dia, jika dia sampai ke tahap tidak dapat mengawal dirinya daripada terkeluar najis, maka haram ke atasnya menghadiri salat Jumaat, termasuk maka haram ke atasnya menghadiri solat berjemaah, termasuk solat Jumaat, kerana boleh jadi dia akan mencemarkan masjid. Itu syarah kata Mutawalli tadi. Kalau sampai peringkat najis tu terkeluar, tak boleh kontrol, nak tandas pun tak sempat, berterabur je, maka dia jadi haram pula hukumnya, dia hadir. Sedangkan niatnya tu baik tadi, niat dia nak cukupkan jemaah 40 orang, tapi dia pula berterabur pula najis dia, maka hukumnya jadi haram dekat situ. Kita semayang je lah tu, Zuhur 39 orang. Okey, kerana dia akan mencemarkan masjid. Alright, okey. Kemudian Imam Al-Haramain rahimahumullah berkata, penyakit yang menggugurkan salat Jumaat ini lebih ringan daripada penyakit yang menggugurkan kewajipan berdiri dalam solat fardu. Ia diambil kira dan diukur dengan kesukaran yang berpunca daripada lumpur, hujan dan sebagainya. Ini kata Imam Haramain. Dia kata penyakit yang menggugurkan salat Jumaat ini susah di tahap mana. Ini pendapat Imam Haramain, dia kata. Dia kata yang menggugurkan jenis solat Jumaat ni lebih ringan daripada penyakit yang menggugurkan kewajipan berdiri dalam solat fardu. Penyakit yang menggugurkan kewajipan berdiri dalam solat fardu lebih ringan. Maksudnya kita solat fardu ni kena berdiri, betul kan? Berdiri tu baru sah kita. Tetapi kalau kita dah sampai duduk, dia dah tak ada kemampuan untuk berdiri. Itu dah jadi berat.
Jadi dia kata dekat sini, penyakit yang menggugurkan kewajipan berdiri. Maksudnya bila dia dah tak wajib berdiri tu, dah kena duduk tu, tu kira dah berat dah tu. Dia kena bentuk begitu. Dia nak berikan kan gambaran penyakit yang menggugurkan salat Jumaat itu. Dia sampai nak ke tahap itu. Ketidakmampuan dia tu maksudnya dari sudut rukun solat itu dia tidak dapat menyempurnakan dengan yang sepatutnya. Kalau berdiri dah tak boleh berdiri. Dah nak sampai ke tahap itu, maka itu dia meletakkan satu anggaran bagaimana yang dikatakan penyakit yang boleh menyebabkan kita ni terkeluar daripada kewajipan mengerjakan salat Jumaat. Okey. Okey, habis itu. Okey, jelas ya. Bahagian yang ketiga, solat Jumaat bagi pesakit. Secara umum kita boleh kata ni, sakit ni, bila sakit tu dia terkeluarlah daripada penyakit yang berat yang tak boleh tanggung, maka kita terkeluar daripada kewajipan Jumaat. Jangan paksa diri kita. Bila kita sakit-sakit ni, Jumaat cukup dah kita sini. Dah beratus-ratus dah. Tapi bila kita sakit, tak ada kemampuan, tak apa. Duduk kat rumah, sembahyang Zuhur. Tak apa. Kita punya khutbah mikrofon kuat, boleh dengar kat sini. Tak ada masalah. Okey, kita masuk yang keempat pula. Apa dia? Kata musannif kitab, kata pengarang ni kata, solat Jumaat bagi orang yang buta. Okey, orang musafir, hamba, orang sakit, dan keempat ialah orang yang buta. Apa kata dia? Keempat, jika orang buta ada pemimpin secara sukarela, jika orang buta ada pemimpin secara sukarela atau dengan upah yang berpatutan dan dia mampu membayarnya, maka solat Jumaat itu wajib ke atasnya. Ini bagi orang buta. Yang pertama dia sebut, jika orang buta itu ada orang yang boleh memimpin, bawa dia ke surau, ke masjid secara sukarela. Satu, sukarela. Ataupun yang kedua, katanya secara upah. Diupah. Dia ni nak salat Jumaat, kemudian cari orang yang boleh pimpin dia upah. Yang mana upah tu, bayaran tu berpatutan dan dia mampu untuk bayar dia. Dia maksudnya dia ada kemampuan. Pertama tadi jenis sukarela bagi orang buta. Yang kedua jenis berupah. Yang upah itu berpatutan dan dia juga mampu untuk membayarnya. Bukanlah pula orang yang miskin sangat, adalah duit kan, boleh setakat upah untuk orang. Mungkin ada anak-anak Korea ni, dia tu buta, dia pun dah siap deal, anak si Polan ni sebelum Jumaat datang pergi rumah dia, bawa motor ambil dia ke bawa ke masjid, bayarlah dia, pergi balik sekali RM3 ke RM5 ke kan, ikutlah yang mana sesuai, dan dia memang ada ke kemampuan, boleh lah dia kata kan, bukan jauh sangat pergi balik RM5 kan. Ataupun dia nak ambil Grab ke kan, melampau pula kan, sini dekat Korea. Sebab Korea ni dia, lepas ni kita akan bincang tentang farsah tu jarak. Kalau kita mazhab Syafi'i ni lebih kurang 3 batu dia punya satu Korea dia tu. Jadi takkan nak ambil Grab kan, mungkin kawan-kawan jiran yang ada bantu. Okey, kemudian dia kata maka solat Jumaat itu wajib ke atasnya. So dalam dua keadaan ni tadi, solat Jumaat itu wajib walaupun dia seorang yang buta. Jika tidak, ia tidaklah wajib ke atasnya. Demikian disebut secara mutlak oleh pengarang dan majoriti ashab. Ini disebut secara umum, mutlak. Disebut secara umum oleh pengarang kitab Imam Nawawi dan juga majoriti ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya secara jumhur mereka bersetuju dua jenis orang buta tu. Kita sini tak ada yang buta kan, semua celik. Jadi kalau ada yang buta lah. Kalau negara-negara Arab ni banyak yang buta, dipanggil kafif kat sana. Macam saya belajar dekat Mesir dulu, banyak syekh-syekh ni dalam bidang qiraat, dalam bidang hafazan ni, mutun-mutun syair-syair Arab ni, kebanyakan ni mereka ni buta, kafif. Tapi masya-Allah, dia kalau kita Arab ni, kita Arab tu dia memang dia hafal. Tak tahulah macam mana dia hafal. Tapi bila dia masuk kelas tu dia ngajar, mana-mana disiplin ilmu yang dia ngajar tu, dia kata buka iftah safhah kadha wa kadha, dia kata buka muka surat 45. Dia baca yang dia cakap tu,
tok-tok guru yang buta ni, dia baca tu sama dalam kitab. Bukan Quran, kitab Arab. Dia baca tu sama. Macam kita lah, buku-buku tu dia baca. Memang dia hafal. Bukan setakat dia hafal je. Syawahid pun dia hafal. Syawahid ni maksudnya, bila satu tu kan dia ada footnote, ada rujukan. Dia sebutlah rujukan ni. Orang ni kata ini. Tak jatuh huruf. Memang dia hafal. Betul. Kulit ke kulit dia hafal. Kita nak baca, nak faham bahasa Arab pun tak berhenti. Dia siap hafal semua sekali. Ialah bahasa dia. Tapi Allah anugerahkan orang Arab ni memang dia ada kelebihan lah. Kuat ingatan dia. Itu kelebihan. Orang buta memang begitu. Jadi negara Arab tu begitulah suasana ulama-ulama dia. Pada zaman dulu lagi memang makruf begitu dia kata. Al-Qadhi Husain dan Al-Mutawalli rahimahumullah berkata. Dua orang ulama ni dia berkata, solat Jumaat itu wajib ke atas orang buta. Jika dia pandai berjalan menggunakan tongkat tanpa dipimpin orang lain. Inilah perincian mazhab kita. Okey, yang tadi dia bawakan dua wajah tu secara umum bagi orang buta. Kemudian Qadhi Husain dengan Mutawalli pula dia kata, dia bawa pula dia kata solat Jumaat tu dia kata wajib atas orang buta dalam keadaan yang lain. Keadaan bagaimana? Apabila dia tu boleh menggunakan tongkat tanpa dipimpin untuk pergi ke masjid, ke surau. Tengok ada orang buta ni biasa elok pergi kedai, okey, kan pergi pasar raya, Lotus boleh, NSK boleh, tiba-tiba hari Jumaat dia duduk je kat rumah kan, tak boleh dia nak ke surau. Lain macam pula, pergi pasar raya, pergi tempat-tempat berjalan, okey, kan, pergi kedai, okey, tiba-tiba hari Jumaat jadi tak okey. Nak pergi. Dia nak ambil excuse tu. Jadi perincian dalam mazhab kita, kalau yang jenis buta tu dia memang ada kemampuan boleh berjalan tanpa, dia kata sini, tanpa ada orang lain yang memimpin dia, maka dia jadi wajib hukum atas dia. Dia ada kemampuan. Kalau yang atas tadi disebut yang secara umum. Tapi perinciannya tu kalau dia ada kemampuan, maka jadi wajib juga. Bukan dikatakan bila buta tu aja ada pengecualian. Dia kata. Antara para ulama yang mengatakan bahawa solat Jumaat itu wajib ke atas orang buta yang ada pemimpin ialah Imam Malik. Bukan setakat ulama dan mazhab kita je, Qadhi Husain dan juga Mutawalli. Imam Malik pun kata gitu dan mazhab Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Hanbali pun kata gitu. Abu Yusuf Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani dan Daud rahimahumullah. Jadi jumhur ulama-ulama mazhab ini berpendapat kalau ada kemampuan itu untuk pergi sendiri tanpa dipimpin, maka dia jadi wajib walaupun dia buta. Imam Abu Hanifah pula berkata solat Jumaat itu tidak wajib ke atasnya, yakni ke atas orang buta yang ada pemimpin. Maksudnya kalau yang ada, maksudnya ni nak ceritakan tidak wajib. Kata Imam Abu Hanifah ni dalam mazhab Hanafi, dia kata solat Jumaat tu tidak wajib. Dia pergi boleh, kan, tak ada salah. Dia akan jadi sunat sebab dia tak wajib dah. Ke atas yang ni orang yang buta yang ada pemimpin. Maksudnya orang yang dipimpin tadi kan. Kalau yang pertama kita dalam mazhab Syafi'i tadi dia kata jadi wajib apabila ada orang yang boleh memimpin kan. Tetapi dalam mazhab Hanafi berbeza dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dia kata walaupun ada orang pemimpin dia tak wajib. Maksudnya kalau dia pergi jadi sunat, tapi kalau dia tak pergi tak apa, bukan menjadi kewajiban. So berbeza pandangan dekat situ di antara mazhab kita dan juga mazhab Hanafi. Okey. Kemudian tajuk besar ni dia kata solat Jumaat bagi penghidap penyakit berpanjangan. Ni bagaimana pula bagi orang yang sakit berpanjangan, dia kata. Persoalan cabang ni furu' lah. Biasanya dia ada perkara asas dalam tajuk-tajuk besar tadi, empat tajuk besar tadi kan. Musafir, orang hamba, orang sakit, orang buta. Habis tajuk tu dia buatkan ni furu'. Furu' tu cabang daripada tajuk tu. Dia kata solat Jumaat bagi penghidap penyakit berpanjangan. Dia kata persoalan cabang. Para ashab kita berkata solat Jumaat adalah wajib ke atas penghidap penyakit yang berpanjangan jika dia ada kenderaan yang dimiliki atau disewa atau dipinjam dan menaiki kenderaan itu pula tidak menyusahkannya. Jika tidak, maka solat Jumaat tidak wajib ke atasnya. Ini jenis yang penyakit berpanjangan. Kalau tadi dia kata sakit tu secara umum. Ini memang
sakit tu terus menerus. Terus menerus. Memang gitulah. Takdir Allah pada dia, memang dia sakit tu. Kalau tak ada ikhtiar lain, memang dah nasib dia sampai akhir hayat dia begitu. Jadi perlu ada inisiatif yang lain. Maka kata ashab kita dan mazhab Syafi'i, dia kata wajib bagi penyakit yang berpanjangan. Syarat dia bagaimana? Kewajipan itu jatuh jika dia ada kenderaan yang dia miliki, dia disewa ataupun dia pinjam. Naik kenderaan itu pula tak menyusahkan dia. Yang jenis sakit berpanjangan tu tadi. Jika tidak, maka salat Jumaat itu tetap juga tidak wajib ke atasnya. So dia akan bergantung kepada kenderaan, kemampuan dia. Yang jenis sakit berpanjangan. Mereka juga berkata, hukum orang yang sangat tua dan tidak mampu berjalan adalah sama seperti hukum penghidap penyakit yang berpanjangan. Jadi yang ini mungkin adalah ahli-ahli qaryah kita, orang tua, mak ayah kita kan, atuk-atuk kita yang mana dah tua sangat, tak ada kemampuan, umur 90, 100, 110, 120, kalau ada lah 120, tak ada kot, 90 ada lagi kan. Okey. Dia kata kalau dah tua sangat tu, tak mampu untuk berjalan, sama hukum dia seperti penyakit berpanjangan. Maksudnya itu penyakit tua lah. Kalau dia ada kemampuan, ada kenderaan, maka benda tu wajib bagi dia. Tapi kalau tak ada, so dah taklif, Jumaat tu dah terhilang daripada diri dia. Okey, habis part bahagian tu. Tajuk itu. Kita masuk tajuk baru. Tadi berkenaan dengan orang musafir, orang sakit, buta, hamba. Okey, sekarang ni kita tengok bagi orang yang sihat pula, yang tak ada penyakit pula. Ini bagi solat Jumaat bagi orang yang bermukim, yang tidak mendengar azan. Dia ada kategori-kategori dia ni. Satu, biasanya yang besar tu dia ada 3 lah. Dia ada musafir. Musafir tu biasalah kita dalam perjalanan. Sini kita musafir, berjalan. Dia ada yang bermukim. Bermukim lebih daripada 3 hari tu, dia dah jadi mukim. Kemudian kalau kita yang ada kat sini, kita mana orang kampung sini lah. Kita ni dah mastautin. So dia ada kategori dah. Musafir, mukim dan juga mastautin. Orang mukim ni wajib. Kerana awal itu kita dah tengok syarat wajib Jumaat itu apabila sekurang-kurangnya kita tu bermusafir tak wajib. Tapi apabila kita bermukim wajib. Dengan syarat ada buat Jumaat dekat qaryah kita ni. Kan? Maksudnya kita bermukim dekat sini, berhenti kat sini, kita dan dekat sini ada dibuat salat Jumaat. Bila ada dibuat salat Jumaat, maka hukum itu jadi wajib. Okey, dia kata okey, yang ni tajuk ni solat Jumaat bagi orang bermukim yang tidak mendengar azan. Dia bermukim. Dia bermukim tapi dia tak dengar azan. Bagaimana dia kata? Okey, dia punya matan Arab dia, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wala tajibu 'alal muqimi fi mawdi' la yasma'un nida'a minal baladil lazi tuqamu fiha al-jumu'atu awil qaryatil lati tuqamu fiha al-jumu'ah lima rawa Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu ala man sami'an nida'a wal i'tibaru fi sama'in nida'i an yaqifal mu'adhdhinu fi tarafil balad wal aswatu hadi'ah war rihu sakinah wa huwa mustami'un fa idza sami'a lazimahu wa illam yasma' lam yalzamhu. Okey. Tu dia punya apa nama ni? Teks Arab dia lah. Di sebelum dia syarah tu. Kata pengarang rahimahullah berkata, dia kata solat Jumaat tidak wajib ke atas orang yang tinggal di tempat yang dia tidak mendengar padanya seruan azan dari pekan ni maksudnya bandar lah, dari pekan yang didirikan salat Jumaat padanya
atau dari kampung yang salat Jumaat didirikan padanya. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bahawa Nabi SAW bersabda, Al-Jumu'atu ala man sami'an nida'a. Al-Jumu'atu ala man sami'an nida'a. Kata Abdullah bin Amr, dia kata solat Jumaat adalah wajib ke atas sesiapa yang mendengar seruan azan. Siapa yang dengar seruan azan tu dia wajib. Kata kita sini tak ada masalah lah, boleh dengar, mikrofon kuat, macam-macam app kita boleh dengar. Kalau tak dengar tu melampau kan. Tapi ni dia ada perbahasan. Bila fiqh ni kita belajar, dia bahas lah satu aspek dia kata kan. Okey, cara menentukan seseorang itu mendengar seruan azan atau tidak adalah dengan cara muazzin berdiri dan melaungkan azan di pinggir pekan. Maksudnya kita Korea dia ada pekan, sebut pekan ataupun bandar, kemudian dia akan ada pekan, dia akan ada kampung. Level tu kan. Dia akan ada bandar, bawah bandar tu besar, bawah dia ada pekan, dalam pekan tu dia ada karya. Jadi kita ni, had kita ni, maksudnya antara, sebab itu apabila kita nak dapatkan kelulusan buat Jumaat, dia akan kira ahli qaryah tu. Dia akan kira qaryah ni berapa, kiraan ni, betul jarak dengan qaryah sana berapa orang. So hudud kita punya, border kita tu dia kira atas qaryah. Serupa juga kalau macam kita nak musafir. Macam kita dah buat solat Jumaat sini, maksudnya kalau kita nak mula musafir, keluar daripada qaryah ni, keluar daripada kawasan Jumaat kita ni, dah pergi Jumaat tempat lain, kita dah boleh mula salat musafir lah, salat jamak qasar nak mula. Dalam qaryah kita tak boleh. So border kita tu adalah border pada qaryah. Kalau kita qaryah sini, qaryah Jalan Khamis lah kan, betul qaryah kita Jalan Khamis. Macam belah sana tu dah ada masjid belah sana kan. Kalau sebelah Surau Darul Ihsan, dia tak ada Jumaat, tapi dia dah bawah qaryah Nurul Jannah ke sana, Asyarif kan, dia dekat dengan sana kan. So dia tak jadilah sebagai qaryah Jumaat. Macam kita ni dah ada qaryah Jumaat. So kita dah ada border kita sendiri untuk beza kita musafir solat jamak qasar tu, sebab Jumaat didirikan di sini. Itu satu kerangka yang perlu kita fahami lah bila kita keluar musafir. Okey, dia kata cara menentukan tadi bagaimana. Dia kata cara menentukan seorang itu mendengar seruan azan atau tidak adalah dengan cara muazzin berdiri dan melaungkan azan di pinggir pekan. Ni ada beberapa kategori. Yang pertama ni maksudnya ujung border kita ni macam ujung Jalan Khamis tu lah, ujung pekan dia kata. Ini beberapa kategori. Dalam keadaan segala suara dan bunyi adalah tenang, dia tak guna mic. Maksudnya tenang, diam, tak ada hujan, angin pun okey, dia azan. Dan angin juga tenang, tidak bertiup kencang sambil seseorang itu memasang telinga. Yang mana dia azan dengan suara yang lantang, kemudian kita pula dengar dengan memasang telinga. Apa sahaja kita boleh dengar. Maka itu dia punya level nak dengar tak dengar. Satu aspek. Tapi sebelum tu saya nak cut dulu supaya jangan tersalah faham. Dia kalau kita qaryah ni, bila qaryah Jalan Khamis ni, contoh daripada Jalan Abdul Manan ni nak sampai Jalan Kasim tu, kita punya qaryah kan. Once bila seorang aja dah boleh dengar tu, maksudnya kewajipan satu qaryah. Dia tak boleh pisah ke benda. Jangan ingat ujung sana nak dengar ujung kan, tak boleh. Macam tu cara dia. Maksudnya bila dengar je qaryah tu sampai bunyi, satu qaryah tu hukum dia jatuh kat situ. Rangka dia begitu, kita nak faham. Okey, tapi ini nak cerita bagaimana cara menentukan seseorang itu mendengar azan. Dia kata, jika dia mendengar suara muazzin tersebut, maka menunaikan salat Jumaat itu wajib ke atasnya. Jika dia tidak mendengarnya, maka menunaikan salat itu tidaklah wajib ke atasnya. Itu ayat dia secara umum. Dia kata, okey, huraian. Takhrij hadis. Ni nak ceritakan tentang hadis tadi. Al-Jum'atu ala man sami'an nida. Dia kata. Takhrij hadis. Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain rahimahumullah. Abu Daud berkata, ia diriwayatkan secara mauquf pada Ibnu Amir, Abu Amru, pada Ibnu Amru
Perawi yang meriwayatkannya secara marfu' pula siqah. Maksudnya nak ceritakan tentang hadis yang kita baca ni tadi sebagai dalilnya adalah hadis yang mauquf pada Ibnu Umar. Hadis mauquf ni maksudnya hadis apa? Hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Sahabat tiba-tiba dia kata je, solat Jumaat dia kata ni, dia siapa ni? Ibnu Umar ni kan, Abdullah bin Umar ni. Abdullah bin Umar ni dia kata solat Jumaat wajib ke atas sesiapa yang mendengar seruan azan. Dia cakap, dia tu sahabat Nabi. Dia bukan kata Nabi kata, dia tak cakap macam tu. Tapi dia sendiri cakap. Dia kata solat Jumaat ni wajib ke atas sesiapa yang mendengar azan. Dia yang bercakap. Dia tak beritahu Nabi berkata. Itu maksudnya hadis sebutkan hadis mauquf. Maksudnya sahabat yang bercakap. Maksudnya sahabat tu dia bercakap atas asas dia dengar Nabi cakap, kefahaman daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Itu dia jadi hadis mauquf. Maksudnya hanya sebutan daripada sahabat. Sebab sahabat ni bagi kita ahli sunnah wal jamaah, sahabat ni adalah dia adil. Kita petikaikan para sahabat. Bila sahabat cakap, walaupun dia sebut, ada yang sahabat cakap, dia kata qala Nabi SAW, Nabi berkata begini. Itu maksudnya disandarkan kepada Nabi. Tapi ketika mana dia tidak menyandarkan kepada Nabi SAW, maka kata-kata dia itu menjadi mauquf. Mauquf maksud terhenti. Itu jadi hadis mauquf. Hadis mauquf dia maksudnya dia faham daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi kata al-jumu'atu ala man sami'an nida. Sembahyang Jumaat ni siapa yang dengar azan ni dia kena sembahyang. Tapi daripada mana? Sebab benda tu melibatkan ibadat. Benda dengar azan tu melibatkan ibadat. Okey. Kemudian katanya perawi yang meriwayatkannya secara marfu' pula siqah. Dia kalau hadis yang marfu' tu secara umum. Hadis yang untuk marfu' ni semua yang disandarkan kepada Nabi SAW. Perbuatan, perkataan, tingkah laku Nabi secara marfu' tu disandarkan kepada Nabi. Dia kata sifatnya adalah siqah. Dia kata, okay. Kemudian Al-Baihaqi pula berkata, hadis ini mempunyai sebuah syahid. Maksudnya hadis ini dia ada syahid ni sebagai bukan petunjuk, penguat dia lah, syawahid. Sebagai syahid, saksi, penyaksian ni syahid dia. Lalu beliau menyebutkan hadis yang menjadi syahid kepada hadis ini. Dia kata, perawi hadis yang disebutkan oleh pengarang ialah Abdullah bin Amr bin Al-As. Saya memberi peringatan tentang perkara ini supaya tidak tersilap dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. So yang disebut tu sebabnya ini Abdullah bin Amr bin Al-As. Kadang-kadang kita sebut Ibnu Umar. Ibnu Umar tu Abdullah bin Umar, anak Umar Al-Khattab. Ini tapi yang hadis ini ialah Abdullah bin Amr bin Al-As. Kadang-kadang boleh terkeliru ni dia kata. Okey, dia bawakan sini huraian bahasa. Pada perkataan an-nida terdapat dua sebutan, iaitu dengan baris bawah an-nida atau dengan baris depan an-nuda, iaitu pada huruf nun. Sebutan dengan baris bawah an-nida adalah lebih fasih dan lebih terkenal. Maksudnya orang Arab ni dia sebut an-nida apa boleh. Nida tu bahasa yang lebih fasih yang digunakan. Ada juga sebut dengan an-nuda. Maksudnya azan tu disebut dengan nuda. Disebut dengan an-nida. An-nida tu lebih fasih lah. Lebih lancar sebenarnya. Okey, kemudian dia masuk tajuk sini. Solat Jumaat bagi penghuni pekan. Sesebuah pekan. Bawah dalam dia ada kampung, atas dia ada bandar, bagi penghuni pekan. Bagaimana? Dia kata, Imam Asy-Syafi'i dan para ashab rahimahumullah berkata, apabila di sebuah pekan terdapat 40 orang ahli salat Jumaat yang cukup syarat. 40 orang tu. Hari itu kita dah bincangkan syarat-syarat Jumaat itu ada 7 yang utama. Maka salat Jumaat wajib ke atas semua penghuninya yang tiada keuzuran syarak. Macam tadi adalah jenis-jenis uzur dia tadi kan. Sekalipun pekan itu berkeluasan beberapa farsakh. Sama ada mereka mendengar seruan azan ataupun tidak, hukum ini telah diijma'kan. Tengok. Apa farsakh ni? Farsakh ni
suatu kadar ukuran lebih kurang 3 batu. 3 batu. Okey, kita bagi laluan untuk azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu ya karim. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Muslimin muslimat yang kasih sekalian, kita sambung 5 minit lagi, kita habiskan perenggan ni. Okey, apa maksud farsakh ni? Dia kata, farsakh ialah suatu kadar ukuran jarak lebih kurang dalam 3 batu. 3 batu, kalau hasta dia 12,000 hasta, bersamaan dengan 5,544 meter. Itu jarak farsakh. Maksudnya dalam kita berkeluasan dalam mazhab Syafi'i, dia kata walaupun beberapa farsakh. Kita dalam mazhab Syafi'i,
ulama-ulama dan mazhab Syafi'i dia kata apabila di sebuah tempat kita ini terdapat 40 orang nanti ahli solat Jumaat cukup syarat, maka solat Jumaat itu wajib atas semua penghuninya yang tidak ada keuzuran, sekalipun pekan itu berkeluasan beberapa farsah, sama ada mendengar seruan azan ataupun tidak. Ini secara ijma'. Itu tadi kita huraikan, maksudnya kalau muazzin tadi dia nak dengar azan tu dia duduk dekat satu angle kan. Jadi dia tak dengar sampai ujung sana. Jadi ini yang dia cakap tadi, bila seorang tu dah dengar dalam satu kawasan tu, sama ada seruan azan tu dia dengar ataupun tidak. Yang ini secara ijma', secara umum kita memang tahulah kita membuat benda tu. Tapi bila dia nak huraikan dia sudut ilmu fiqh, dia terang begitu supaya kita tahu step dia tu berlaku bagaimana. Kita tak ada masalah lah, azan tu kita memang dengar. Maksudnya bila dengar Qoryah tu dah jatuh dah kewajipan pada sebuah kampung. Tapi Imam Zashmi kata walaupun besarnya beberapa farsah, beberapa batu. Ni satu farsah 3 batu, 2 batu, 3 batu sebab dia berbeza. Lepas ni kita akan hurai mazhab lain pula, dia akan tengok beza dia punya keluasan. Dia katakan satu farsah tu border antara satu kampung dengan satu kampung yang lain, border Jumaat tu dia kata. Adapun orang yang tinggal di tempat selain kampung atau sebagainya, maka jika bilangan mereka sampai 40 orang ahli salat Jumaat yang cukup, mereka wajiblah mengerjakan solat Jumaat tanpa khilaf. Ni dia kata adapun orang yang tinggal di tempat selain kampung atau sebagainya, ataupun kita dalam ni kita ada kawasan, ada kampung, tapi apabila bilangan tu dah cukup 40 orang ahli salat Jumaat cukup syarat, maka wajib mengerjakan solat Jumaat tanpa khilaf. Kita ni dah termasuklah dalam golongan ini. Sini ada Jumaat, Masjid Nurul Jannah, Masjid Syarif, Merata. Kita ni dah berada, orang kata dah jadi kecil dah semua tu, dan kita memang dah dalam kawasan tak boleh lari. Tak ada nak excuse tiba-tiba kata tak dengar azan lah, kampung aku ni tak ada orang buat Jumaat ke kan. Kita nak lari, maksudnya nak cari angle dalam fiqh supaya kita tak sembahyang Jumaat, tak ada. Kita ni tak ada ruang lah. Cuma bila kita bahaskan dalam ilmu fiqh tu dia ceritakanlah, dia detailnya begitu. Jika mereka mengerjakan di kampung mereka, maka mereka telah melakukan perkara yang baik. Jika mereka masuk ke pekan dan mengerjakan solat Jumaat bersama penduduk pekan, maka kewajipan solat Jumaat telah gugur daripada mereka. Okey, kita ada sini solat Jumaat dekat Surau Maksum, kita ada border kita. Kalau kita solat Jumaat bagi ahli qaryah, kita solat sini adalah baik. Yang terbaiknya di qaryah kita. Tapi kalau anda kata kita nak semayang pula Masjid Nurul Jannah, Masjid Syarif, pergi nak try masa Masjid Setia Alam pula, Masjid Negeri Shah Alam ke, maka dia tidak menjadi masalah. Gugur kewajipan Jumaat tu juga bagi kita. Kita dah selesaikanlah kewajipan Jumaat pada kita. Maka kewajipan solat Jumaat telah gugur daripada mereka. Kita pun dah lebih jemaah 40 orang, tak ada masalah. Jadi kita buat dekat luar pada Jumaat, luar kampung kita pun boleh, tidak menjadi masalah. Namun begitu, Imam Asy-Syafi'i dan para ashab berkata, mereka berdosa kerana menyebabkan solat Jumaat tidak didirikan di kampung mereka. Inilah kaul yang sahih dalam mazhab. Ini kalau kita tu menjadi penyebab orang tak solat Jumaat lah kan. Tiba-tiba ini kita 40 orang, kita pergi pula lari pula tempat lain kan. Korang padan muka korang, ini sebenarnya zuhur lah korang kan, dah cukup orang kan, saja dia pergi tempat lain, jangan. Itu yang dilarang. Kita dah tahu tu, kita memang ahli Mustautin sini, jangan buat pedajai kawan-kawan sebenarnya zuhur hari Jumaat kan. Okey, dalam persoalan ini terdapat satu wajah yang lemah yang diceritakan oleh Al-Ghazali dan Ar-Rafi'i, bahawa mereka tidak berdosa kerana Imam Abu Hanifah tidak mengharuskan solat Jumaat di kampung. Oleh itu, apa yang mereka lakukan dikira suatu langkah keluar daripada khilaf. Namun para ashab kita menghukumkan wajah ini sebagai silap. Itu kerangka dia begitu tadi. Maksudnya kalau kita itu yang menjadi orang yang mencukupkan 40, maka kita jangan lagi pergi kampung lain, solat kat tempat lain. Yang atas tadi dia kata boleh, sebab kalau candah ramai, tak salah kan.
Tapi kalau kita tu mencukupkan 40, jangan. Kita solat di sini. Okey, habis kat situ. Nanti insya-Allah kita tajuk akan datang, kita akan masuk tajuk solat Jumaat bagi jemaah yang kurang daripada 40 orang. Macam mana kita nak handle? Kalau kurang 40 orang tu ada beberapa kategori. Kita sambung bulan depan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.